Doktor sekejap Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Lin dari Klinik My Family. Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang hadir ke sesi My Sharing kami pada hari ini. So, hari ini kita akan bersama dengan Dr. Hazwani membincangkan topik kita iaitu I'm pregnant, what next? Sesi ini akan berlangsung selama 45 minit. Jika ada sebarang soalan, anda boleh type soalan anda di ruang komen. Doktor kita akan cuba menjawab soalan anda di akhir sesi nanti. So, diharap sesi ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Okay, so doktor kita pun dah ready. Jom kita terus live bersama Dr. Hazwani. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua di rumah? InsyaAllah malam ni anda bersama dengan saya, Dr. Hazwani, Dr. Anda di Klinik My Family Ampang. Okay, so malam ni insyaAllah kita akan bercerita sedikit, sembang-sembang tentang pregnancy, what's next kan? I am pregnant, what's next? What do I expect in my pregnancy? Dan dia macam ala-ala kelas antenatal yang ringkas lah kita katakan. Jadi untuk malam ni
kita dah set masa lebih kurang 30 minit untuk saya buat perkongsian dan kemudian kita akan buka untuk sesi soal jawab. Jadi saya akan mulakan timer saya 30 minit daripada sekarang. Okey. Jadi sebelum saya teruskan juga, ingin saya sebutkan satu disclaimer di sini, satu penafian, iaitu apa-apa yang saya kongsikan malam ini adalah bertujuan sebagai kita kata patient education lah, sebagai pendidikan kepada anda semua, dan ia tidak bertujuan untuk memberi apa-apa diagnosis secara rasmi. Jadi jika anda ada apa-apa masalah kesihatan yang anda nak tahu lebih lanjut, anda perlu berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat dan konsultasi daripada doktor. Tetapi kalau soalan secara umum, yes, insyaAllah kita akan boleh kongsikan pada malam ini. Okay, so let's move on to pregnancy, what to expect. So, bila kita, orang perempuan lah, bila seseorang wanita tu dah berkahwin, dah berpasangan, kemudian tiba-tiba tak datang period. Selalunya period datang regular, tiap-tiap bulan, tak miss. Tiba-tiba period pun miss and you start to suspect, could I be pregnant? And you pun buatlah UPT, your urine test kan. So bila you buat UPT, tiba-tiba keluar 2 line. So the moment that 2 lines appear on the urine stick tu, the urine test tu, perasaan yang dialami oleh setiap orang wanita tu berbeza-beza depending on apa yang berlaku sebelum itu. Contohnya lah, katakanlah you have been waiting for this pregnancy for a long time, you will definitely be overjoyed when you look at the positive pregnancy test. Tapi katakanlah kalau you actually did not plan to get pregnant and you did not expect to get pregnant, of course the moment the 2 lines appear, you akan react by going, you know, what's going on? You didn't expect for yourself to get pregnant. But whatever it is, the moment you miss your menses, your UPT is double line, you are pregnant, Alhamdulillah, itu semua rezeki Allah bagi. So, what will you feel the moment you become pregnant? Selalunya apabila seorang wanita tu dah miss menses, dah miss period dia dan dia check UPT positif, kebanyakan masanya pada waktu tu wanita tersebut sedang berada dalam sekitar 4 ke 5 minggu dalam pregnancy. Mungkin ada yang 6 ke 7 minggu. Jadi 4, 5, 6, 7 minggu tu adalah fasa awal kehamilan lah, early phases of pregnancy. So ia adalah biasa untuk seseorang wanita itu untuk berasa loya, setengah-setengah tu dirasa loya dan juga ada muntah-muntah, dan muntah-muntah ni pun dia berbeza-beza mengikut wanita yang berbeza-beza. Ada yang muntah sikit-sikit dan kadang-kadang ada yang muntah all the time, ada yang muntah sangat teruk sampai jadi ke tahap hyperemesis gravidarum. Maksudnya muntah-muntah yang sangat teruk sehingga menyebabkan berat badan pun turun, badan jadi dehydrated. Yang ini memang tak boleh makan, tak boleh nak minum, yang ini perlukan rawatan di hospital. Ada juga wanita yang bila dia mengandung, dia tak rasa langsung loya, dia tak rasa muntah-muntah. Ni rezekilah badan dia tak jadi macam itu. Satu lagi perkara biasa yang akan dirasakan oleh wanita-wanita mengandung adalah selalu rasa letih dan asyik je, rasa macam nak tidur. This is very common in the first trimester. Dan ketahuilah suami-suami sekalian di luar sana, ni bukan orang perempuan tu sengaja cari alasan untuk nak tidur, nak rehat lebih, tapi it is something that actually happens to the woman's body. Dalam fasa first trimester, walaupun pada waktu itu janin sangat kecil, sangat halus, rahim pun tak berapa besar lagi, tetapi badan seorang wanita tu memang akan rasa letih dan kadang-kadang dia rasa macam nak tidur. So it shows that the body is adapting to the changes that is happening in pregnancy. So secara umumnya itu yang akan dirasakan pada awal-awal fasa mengandung. Sometimes you rasa macam kerap kencing, rasa tak selera makan, ada yang rasa bloated, rasa macam kembung, macam angin, tak nak keluar, makan biasa-biasa je tapi rasa angin. So itu semua perubahan biasa ketika awal mengandung. Soalan yang paling popular orang akan tanya bila datang klinik, masa waktu mula-mula datang scan, lepas tu jumpa doktor,
Paling popular orang akan tanya, doktor, apa yang saya boleh makan, apa yang saya tak boleh makan waktu mengandung ni kan? Okey. So dari segi pemakanan, dari aspek medical, actually kita taklah terlalu banyak pantang larang. Tetapi antara perkara penting yang ibu mengandung perlu elakkan makan, yang pertama ialah makanan yang mentah ataupun makanan yang tak cukup masak. Contoh makanan yang mentah tu, contoh kalau kita pergi makan sushi kan, ada salmon yang tak masak tu ke, ataupun you pergi makan macam oyster yang tak masak, you just perah lemon. And then yang suka makan steak yang dia punya cara masak dia sama ada rare ataupun medium rare, you know, yang bukan well done tu, itu adalah makanan di bawah kategori yang tak cukup masak ataupun mentah. And then apa lagi makanan mentah yang orang makan? You can think about other things yang makanan mentah yang mungkin orang makan. So waktu pregnancy kena elakkan. Makanan yang tak cukup masak, contohnya telur separuh masak. Ataupun kalau kita masak ayam ke, kita masak waktu tu tak cukup masak, so memang definitely tak boleh makan. Kena masak bagi complete. The reason kenapa kita kena elakkan makan makanan yang mentah ataupun tak cukup masak ni ialah dalam makanan tu ada kuman. Kuman tu sometimes boleh jadi bakteria, sometimes dia boleh jadi kita kata dia macam parasite lah, parasite daripada kucing tu kan. So kuman-kuman ni secara umumnya bila dia masuk dalam badan kita, dia akan menyebabkan boleh menyebabkan jangkitan. Untuk orang perempuan yang mengandung, bila mengandung tu automatically kita punya immune system, daya ketahanan badan kita akan jadi lebih rendah. Jadi kalau sebelum ni bila kita makan dekat luar, kita selalu okey, tak ada masalah sakit perut, tak ada masalah cirit-birit. Bila kita mengandung, kita akan lagi mudah dapat cirit-birit, dapat sakit perut, dapat jangkitan daripada makanan yang kita makan. Jadi daripada makanan yang mentah ni, lebih-lebih lagi lah tinggi risiko untuk jangkitan kuman. Dan setengah-setengah kuman ni, bila kita dapat jangkitan kuman tu, dia boleh menyebabkan cirit-birit yang sangat teruk sampai boleh menyebabkan badan kita kehilangan banyak air dan banyak garam dan sampai ke tahap kena masuk hospital. Kalau masih ingat mungkin tahun lepas ataupun 2 tahun lepas pernah ada viral case dekat saya tak ingat negeri mana, tapi dia macam bulan puasa macam tu lah, waktu tu viral puding buih. Puding yang buih-buih tu kan, puding tu dimasak menggunakan telur. Jadi nak dijadikan cerita, telur yang digunakan tu dicemari oleh kuman salmonella. Jadi orang yang makan puding tu mendapat jangkitan daripada salmonella. So dia dapat jangkitan salmonellosis. Akibatnya dia jadi cirit-birit yang sangat teruk sampai masuk hospital, ada yang masuk ICU dan paling malang sekali ada kes sampai meninggal dunia. Jadi sebab itulah makanan yang mentah, makanan yang tak cukup masak, kita kena sangat-sangat berjaga-jaga. Ada juga setengah kuman, bila kita makan, dia boleh menjangkiti janin juga dan dia akan memberi kesan yang negatif terhadap kesihatan dan pembentukan organ dalaman janin. So dari segi makanan, yang pertamanya elakkan makanan yang tak masak ataupun yang kurang masak. Yang kedua, makanan yang perlu dielakkan ambil dengan banyak ialah makanan yang tinggi kandungan merkuri. Selalunya kategori ikan yang besar-besar, ikan dekat dalam laut dalam. Contohnya ikan tuna, ikan king mackerel. So walaupun tuna dalam tin tu, dia senang kan nak prepare, tapi kita tak boleh amalkan ambil terlalu banyak sebab dalam daging ikan tu ada kandungan merkuri yang tinggi. Merkuri ni dia sejenis heavy metal lah, sejenis heavy metal. Bukan heavy metal yang rock tu, heavy metal lah. Basically, kenapa dia bahaya untuk kita ialah bila kita makan, heavy metal ni dia akan diserap oleh darah dalam badan kita. Lepas tu heavy metal ni dia akan sampai pula ke baby kita sebab kita berkongsi darah dengan baby kan. Jadi apabila terlalu banyak kandungan merkuri sampai kepada janin, dia boleh merosakkan saraf janin. Baby punya saraf otak dia, saraf tunjang dia boleh rosak disebabkan oleh merkuri ini. Jadi kita pun elakkanlah makanan yang tinggi dengan kandungan merkuri. So nanti boleh Google apa jenis ikan yang kurang kandungan merkuri, apa jenis ikan yang tinggi kandungan merkuri. Yang tinggi kandungan merkuri ni dia kena makan jarang-jarang. Kalau nak makan boleh makan jarang-jarang, tak boleh makan selalu-selalu. Okey. Kemudian
Lain lagi yang tak boleh makan, tak boleh consume is definitely alkohol. Alkohol ni elakkan daripada ambil kerana alkohol dia akan mengganggu perkembangan janin. Nanti dia akan menyebabkan janin tu kadang-kadang dia tak cukup berat badan, dia jadi kecil ataupun pembentukan organ dalaman dia tidak sempurna. Okey, seterusnya setengah orang dia suka minum kopi. So dia tanya, doktor saya pregnant, saya boleh minum kopi tak? Okey, dalam kopi ada kafein. Kafein kalau ikutkan waktu pregnancy, dos yang dibenarkan ialah lebih kurang 200 mg satu hari. 200 mg ni roughly lebih kurang 2 cawan kopi lah. Okay. Kalau kafein ni, isu dengan kafein ialah kalau kita minum terlalu banyak kafein, ada sedikit risiko meningkat untuk anak janin tu menjadi tak cukup berat badan ataupun pada awal-awal pregnancy dia meningkatkan risiko keguguran kalau ibu ambil terlalu banyak kafein. Kalau sekali-sekala sikit-sikit dalam dos yang tidak berlebihan, insya-Allah okey, tak ada masalah. Cumanya satu lagi isu kafein ialah bila kita ambil kafein, sekali dengan kita ambil iron tablet, dia akan mengganggu penyerapan zat besi dalam badan. Jadi walaupun kita dah penat-penat telan ubat zat besi yang besar tu kan, bila kita makan sekali dengan kita minum air kopi atau minum air teh, penyerapan zat besi daripada ubat tu dia kurang berbanding kalau kita tak ambil sekali dengan kopi ataupun teh. Jadi that's another reason to avoid caffeine intake during pregnancy. Apa lagi yang popular? Orang tanya, doktor, air kelapa boleh minum tak? Okey. Air kelapa sebenarnya air kelapa tu sendiri tak ada masalah. Yang menjadi isu ialah kebersihan orang yang handle buah kelapa tu dan yang serve air kelapa kepada kita. Selalunya kedai yang jual air kelapa ni dekat tepi jalan, kadang-kadang berhabuk, pasir-pasir dan dia punya pisau ataupun parang kecil yang digunakan untuk nak tebuk buah kelapa tu, kadang-kadang kebersihan dia tidak terjaga. Jadi masalah boleh timbul kalau ada kotoran ke, ada kuman-kuman ke yang daripada pisau tu dia terkena dekat bahagian kelapa, lepas tu masuk dalam air kelapa, lepas tu kita minum. Yang itu akan menyebabkan masalah. Tetapi air kelapa tu sendiri jika dibersih dan tidak tercemar, insya-Allah tak ada masalah untuk minum. Satu lagi yang glamour orang tanya, doktor, boleh makan pedas tak waktu pregnant? Okey, makanan pedas insya-Allah tak ada masalah untuk makan. Kalau selama ni you makan okey, tak ada masalah apa-apa. Cuma kadang-kadang bila waktu kita mengandung, kita lagi senang dapat acid reflux. Acid reflux ni maksudnya bila kita makan, perut kita akan keluarkan asid kan, dia akan merembeskan jus asid. So asid ni fungsi dia untuk nak hadam makanan lah. Jadi bila kita makan makanan yang pedas, makanan yang berrempah, kadang-kadang kita akan lagi mudah dapat reflux. Simptom dia kita akan rasa macam sakit perut, rasa macam senak, pedih dekat bahagian ulu hati. So kalau makan pedas, rasa okey, tak ada sakit perut, tak ada masalah apa-apa, tak ada masalah buasir ke, buang air besar berdarah, insya-Allah tak ada masalah nak makan pedas waktu mengandung. Okey, so nampak tak kita betapa manusia ni penting nak makan ni, banyak soalan berkenaan makan. So saya kongsikan tentang makan a bit at length lah tonight. Okey. Seterusnya orang suka tanya, doktor, bila mengandung apa yang saya tak boleh buat? Apa yang saya boleh buat? Apa aktiviti yang boleh buat kan? Okey, kalau katakanlah waktu kita sebelum mengandung, kita dah biasa buat physical activities. Contohnya kita pergi brisk walking ke, kita pergi jogging ke. In fact setengah orang ada run marathon kan dulu sebelum zaman-zaman COVID dulu tu. Ada yang suka buat aerobik ke, suka buat zumba, things like that. Swimming for example. Masa mengandung, aktiviti-aktiviti tersebut sebenarnya boleh diteruskan. Tetapi kena pastikan intensity dia tak sampai kepada high intensity ataupun vigorous lah. Dia mild to moderate intensity dan low impact. Low impact tu maksudnya tak ada yang melibatkan terlalu banyak melompat-lompat sampai ada risiko boleh terjatuh. Contohnya main netball ke, main basketball ke, bila orang baling bola tu tersilap baling terkena pula dekat bahagian perut kan. So itu semua adalah aktiviti rekreasi yang berisiko yang tidak digalakkan. Tetapi selebihnya contohnya kalau kita nak pergi cycling, kita nak pergi swimming, nak pergi brisk walking, nak pergi morning walk dan sebagainya, as long as sebelum kita pregnant memang kita dah biasa, that is our baseline activity level,
InsyaAllah waktu kita pregnant pun boleh teruskan. Kalau larat lah, kalau tak ada muntah-muntah apa semua kan, you can continue to do. In fact ada yang setengah orang kerjaya dia ialah dalam bidang dancing for example. You can continue to do dancing as long as the dance punya move tu ialah low impact dan low risk for you to fall. Okay. Aktiviti-aktiviti lain pun actually tak adalah terlalu banyak yang restricted. Cuma pastikan bila kita buat aktiviti tu kita memakai pakaian yang sesuai, yang contohnya menyerap peluh, sebab bila kita mengandungi badan kita akan rasa panas, kita akan lagi rasa mudah berpeluh. And then kasut yang sesuai untuk mengelakkan daripada kaki kita sakit, sendi kita sakit dan sebagainya. Dan satu lagi aktiviti yang setengah orang dia rasa segan nak bertanya, tetapi sebagai seorang doktor saya rasa ini adalah penting juga untuk saya sampaikan, and take it as something educational. So sometimes some partners, some couple, they will have the courage, dia berani untuk bertanya dari segi hubungan intim lelaki dan perempuan, suami isteri lah, sexual relationship between a husband and a wife. Waktu mengandung boleh ke tidak untuk mengadakan hubungan seksual kan? So kalau pregnancy tu tak ada apa-apa masalah, contohnya tak ada bleeding, tak ada masalah uri duduk dekat bawah, tak ada masalah air ketuban dah bocor, kantung tu dah bocor, leaking kan. So kalau tak ada masalah-masalah tersebut, insyaAllah tak ada masalah untuk lelaki dan suami dan isteri meneruskan hubungan seksual ketika mengandung. Dengan syarat waktu tu isteri rasa okey lah, rasa selesa. Kadang-kadang isunya ialah mungkin disebabkan oleh perubahan pada badan. Isteri mungkin rasa kurang selesa, mungkin certain position menyebabkan rasa sakit dan sebagainya. So this is something for the husband and the wife to discuss, to be open about it and to have some mutual understanding and mutual respect. So you work things out together lah in terms of this intimate relationship between a husband and a wife. Sebabnya bukan apa, kadang-kadang bila mengandung ni dia adalah satu fasa di mana sangat banyak perubahan berlaku. Dia bukan sahaja perubahan yang berlaku pada tubuh badan wanita, tetapi dia sebenarnya something yang mengubah your whole lifestyle kan. Your whole life changes the moment you are pregnant with your first child, sebab it's the beginning of your journey into parenthood kan. Jadi lebih-lebih lagi yang baru kahwin, tiba-tiba bunting pelamin, perkara-perkara ni sometimes dia boleh menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Jadi ia adalah perkara yang penting juga untuk pasangan ambil berat tentang perkara ni, bincang, be open about it dan cuba cari solution sama-sama. So jangan gaduh-gaduh sebab waktu pregnant kita tak nak stres. Bila ibu yang mengandung tu stres, badan dia akan mengeluarkan bahan kimia yang unhappy chemicals lah, chemicals yang fight or flight semua tu kan. Jadi all these unhappy hormones, unhappy chemicals ni juga akan sampai kepada janin. Dalam setengah-setengah keadaan, kalau ibu tu menghadapi stres yang sangat dahsyat, stres yang sangat luar biasa, dia boleh menyebabkan masalah tumbesaran pada janin juga. Jadi stres adalah satu perkara yang perlu diuruskan jugalah dalam pregnancy. Okay, let's move on to the next slide. If you have any question, simpan dulu soalan tu ataupun type pada ruangan komen dalam Facebook page tu. Nanti Lin akan bacakan soalan di hujung sharing session ni. So when you are pregnant, okay, kalau if you I assume whoever is listening ni katalah you are your first time being pregnant and you don't know much about pregnancy, so I am just sharing with you the phases in pregnancy. Yang mana yang dah senior mengandung tu kan, dah nombor 2, 3, 4, 5 tu tak apa, this is a revision for you kan. Okay. Jadi kita mengandung secara totalnya 40 minggu. Selalunya 40 minggu tu lah kalau kita kata estimated due date tu, EDD tu, tarikh EDD tu lah hari yang ke-40 minggu. Jadi dalam first trimester tu adalah fasa daripada mula-mula mengandung, daripada 2 minggu tu sampailah 13 minggu 6 hari, just before 14 weeks. And then second trimester tu bila kita masuk 14 minggu sampailah 27 minggu 6 hari, nak masuk 28 minggu tu. And then 28 minggu sampailah bersalin, itu fasa trimester yang
ketiga. So kita pergi universiti, kita ada semester. Anak kita duduk dalam rahim kita, dia ada trimester. Okey. Masa first trimester ni, dia adalah fasa yang kritikal kerana pada ketika itulah organ dalaman baby sedang terbentuk. Kiranya kalau perasan, sebab itulah doktor-doktor akan nasihatkan ambil asid folik pada awal kehamilan sehinggalah 14 minggu usia kandungan. Sebab apa kena ambil folik asid? Kerana pengambilan folik asid ni akan mengurangkan risiko bayi mendapat masalah pembentukan otak ataupun saraf tunjang. Sebab folik asid ni adalah vitamin yang diperlukan oleh badan kita untuk pass down kepada baby supaya baby boleh membentuk otak dan saraf tunjang yang sihat. So sebab itulah folik asid selalunya makan sehingga 14 minggu sahaja. Kemudian bila kita dah start makan pregnancy supplements kan, pregnancy vitamins, a lot of the supplements ada folic acid juga dalam tu. So kiranya bila kita makan tu dia still continue lah. But the most critical phase untuk kita cukupkan folic acid ni ialah waktu first trimester. Sebab tu setengah orang bila dia try to conceive kan, TTC, usually dia akan makan folic acid even sebelum mengandung lagi. Dan folic acid ni fungsi dia bukan untuk nak meningkatkan kesuburan badan, tetapi fungsi dia ialah untuk nak prepare badan kita supaya bila kita dah mengandung tu badan kita dah berada dalam keadaan yang optimum untuk janin tu membesar. So first trimester the hallmark is organ development. Organ dalam badan janin sedang berkembang, sedang terbentuk. Kemudian bila dah 14 minggu tu semua organ dah selesai terbentuk kecuali jaringan-jaringan neuron dalam otak. Kan kalau kita tengok iklan susu, sel-sel otak berhubung kan. So sel-sel otak ni, perkembangan sel-sel otak dalam manusia ni akan terus berkembang sehinggalah anak tu paling pesat masa umur 2 tahun. Dan even sampai kita tua pun actually jaringan-jaringan neuron tu masih lagi berlaku, tetapi tak sebanyak masa baby ataupun masa kecil. Okay. And then bila kita first trimester tu selalunya itulah waktu yang kita rasa loya, kita rasa muntah, kita tak lalu makan, kita rasa letih. Semua tu selalunya berlaku dalam tempoh masa first trimester sebelum 14 minggu. Loya-loya ni selalunya dia akan start bila kita dah 5-6 minggu macam tu dia akan start loya. Lepas tu dia akan start peak antara 8 hingga 10 minggu macam tu. Itu selalunya kemuncak keloyaan muntah-muntah semua tu lah. And then selepas 10 ke 12 minggu tu dia akan mula berkurangan. Kenapa kita dapat loya masa mengandung ni? Sebab bila kita mengandung ada hormon beta HCG dikeluarkan oleh badan untuk nak maintain pregnancy tu, pelekatan janin pada kita punya dinding rahim tu kan. So hormon inilah yang memberi kesan loya-loya dan muntah. Jadi kalau loya-loya sikit-sikit, muntah sikit-sikit masih okey, boleh makan, masih boleh minum, tak ada dehydrated ke apa, masih okey lagi. Tetapi katakanlah kalau memang tak boleh makan, tak boleh minum, semua yang masuk semua keluar balik. Lepas tu bila timbang berat, memang berat badan turun sangat banyak and then you rasa dehydrated, bila check nadi tinggi, yang itu you are advised to go to the hospital, get yourself assessed. Sebab most of the time you might need some IV drip lah, masuk air ikut salur darah untuk nak make sure badan kita tidak terlalu kering. Sebab nanti dia boleh menyebabkan beberapa komplikasi yang lain lah. Alright. So bila masuk second trimester, kebanyakan masanya kita akan rasa lebih segar, akan rasa lebih bertenaga sebab waktu tu fasa loya-loya muntah-muntah tu dah kurang lah, dah berlalu pergi. And then pada waktu ni lah kita akan mula rasa rahim kita semakin besar. Jadi masa first trimester rahim kita belum boleh rasa lagi. Bila kita pegang perut kita kan bahagian bawah pusat tu, kita masih belum dapat rasa rahim. Tapi kenapa perut dah nampak macam buncit? Itu sebabnya kadang-kadang masa awal mengandung kita punya usus dia menjadi kembang lebih daripada biasa disebabkan oleh efek perubahan hormon. So that's why walaupun rahim kita belum besar lagi tapi perut kita dah nampak macam membuncit. Bila masuk second trimester, kandungan dah 14 minggu, 15, 16, 17 minggu, waktu tu barulah rahim betul-betul membesar. Sebab itulah yang mana yang follow up kat klinik kesihatan, awak akan perasan
Sometimes kan nurse akan ukur saiz rahim tu kan, dia ambil satu tali tape, dia letak dekat satu bahagian perut tu, dia tarik sampailah ke tulang pubis. Dia nak ukur berapa ketinggian rahim. Ketinggian rahim selalunya akan sama dengan tempoh kita mengandung. Okay, so bila masuk third trimester, 28 minggu ke atas, hallmark yang penting yang kita kena tahu waktu ni ialah kedudukan uri waktu tu atas ke kat bawah. Selalunya 28 minggu ni kita akan guna sebagai cut off point lah untuk nak menentukan kedudukan uri ni rendah ke ataupun tidak. Kalau awal-awal tu sometimes in some people uri boleh duduk dekat bawah, tapi bila rahim tu semakin membesar, uri tu pun akan ikut naik ke atas sekali lah. Okay, tapi kalau uri kat bawah dia memang tak ada urut ke apa ke, memang tak boleh membuatkan uri tu naik ke atas sebab dia memang melekat pada dinding rahim. Hanya perlu tunggu rahim membesar, doktor akan repeat scan untuk tengok uri tu masih di bawah ataupun sudah ikut naik rahim ke atas. Nak membesar dan menambahkan lemak dalam badan, otot dia makin makin banyak, dia punya tulang dia makin panjang, sampailah akhirnya tibalah ke saat dia lahir ke dunia kan, dia keluar ke dunia. So third trimester ni selalunya ibu-ibu akan rasa kembali letih sebab waktu tu dah berat kan, bawa perut berat, rasa lenguh-lenguh pinggang, sakit kaki pun jadi bengkak-bengkak, kadang-kadang muka jadi sembab. So those are the things that you will experience in the third trimester. Third trimester ni dia akan berlangsung sehinggalah seorang ibu itu bersalin. Okay, so roughly itulah fasa-fasa dalam mengandung. So perubahan yang berlaku pada badan, tadi kebanyakannya saya dah sebut dalam slide-slide yang sebelum ni. Perubahan berlaku pada fizikal kan, pada badan, perubahan juga berlaku pada emosi ibu-ibu, dan ini semua disebabkan oleh perubahan hormon dalam badan. Sebab itulah suami-suami kalau waktu mengandung ni isteri jadi emo, jadi cepat marah, jadi snappish, maafkanlah mereka. Hopefully Allah memberi anda kesabaran untuk menghadapi ibu-ibu emo yang mengandung ni kan. Kerana itulah it's part of the test lah. Itu adalah sebahagian daripada ujian ibu-ibu yang mengandung, dan dia boleh berlaku throughout pregnancy sampailah selepas bersalin, sehinggalah beberapa dalam 2-3 bulan selepas bersalin macam tu, hormon ibu akan kembali ke tahap normal, ke baseline, dan perubahan emosi tu akan turut berkurangan. Tapi of course bila dah bersalin, emosi tu sebab menjaga anak pula. Jadi perubahan emosi tu punca dia berbeza-beza lah, punca dia pelbagai. Jadi sokongan, support daripada pasangan, daripada ibu bapa, and then sometimes from rakan sekerja di pejabat, from bosses. Kalau ada di kalangan anda yang adalah seorang bos kepada pekerja-pekerja yang mengandung, kadang-kadang yang mana buat perangai tu, tolonglah maafkan mereka kerana itulah sebahagian daripada perubahan yang berlaku ketika mengandung. Dan ibu yang mengandung ni pula, walaupun orang faham kita ada mengalami masalah emo, mood swing dan sebagainya, kita cuba untuk jangan take advantage pula. So it has to be a win-win situation lah. Kita cuba untuk kawal emosi kita. Kalau sangat-sangat tak boleh, it's okay. Hopefully people understand. Tetapi katakanlah perubahan emosi tu dia bukan sekadar mood swing yang biasa-biasa. Dia sampai ke tahap you rasa depressed, you rasa you tak nak bangun daripada tidur, you don't want to do anything, tak rasa nak makan, tak rasa nak urus diri. Itu adalah tanda-tanda yang lebih serius, and you have to go and see a doctor to talk about this issue. Kerana mood swing yang luar biasa sebegitu, sometimes ia mungkin adalah signal kepada masalah yang lebih mendalam, contohnya simptom-simptom depression dan sebagainya. So it's not advisable untuk anda diagnose sendiri, diri sendiri ni ada depression ke apa ke. Tapi kalau rasa macam perubahan yang berlaku tu terlalu out of the usual, out of the norm, jumpa doktor, talk to your doctor about your experiences, about what you feel, and then tengok apa yang boleh dilakukan. Samalah juga dengan perubahan fizikal, memang ada setengah-setengah perubahan tu disebabkan oleh mengandung. Tetapi tak semestinya semua perubahan tu disebabkan oleh mengandung semata-mata. Kadang-kadang mungkin ada isu lain. Contohnya bila kita mengandung, kita akan rasa kerap nak kencing.
pada masa yang sama, kerap nak kencing tu boleh jadi simptom jangkitan saluran kencing. Jadi katakanlah kalau simptom tu macam you rasa kerap kencing, at the same time ada sakit perut juga, ataupun bila kencing tu rasa sakit dan sebagainya, itu adalah keadaan-keadaan di mana anda perlu berjumpa doktor untuk berbincang tentang perubahan yang berlaku pada tubuh badan. Okey, so 30 minit masa dah habis, tetapi saya nak cover sikit je lagi pada penghujungnya yang saya rasa penting untuk ibu-ibu tahu dan juga untuk ayah-ayah tahulah, iaitu tentang antenatal care. Yang ini mungkin saya akan ambil masa lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu untuk cerita sikit tentang antenatal care. Antenatal care ni kalau senang faham, orang kata buka buku pink kan, bila mengandung kena buka buku pink. Ada setengah orang bila dia mengandung dia tak tahu bila dia nak kena pergi scan, bila nak kena confirmkan mengandung ni. Booking tu maksudnya apa? Nak kena booking klinik dengan booking hospital ke ataupun macam mana kan? Okey. So katakanlah bila kita miss kita punya period tu, lepas tu kita check UPT positif, kita nak pergi scan, advisable kalau kita pergi scan selepas 1 atau 2 minggu UPT kita positif. Katakanlah contohnya kita dah miss period seminggu kan, lepas tu kita check urine positif. So pada ketika itu, kalau period anda jenis yang memang tetap tiap-tiap bulan datang, dia bukan 2-3 bulan sekali, kebarangkaliannya you are at your 5 weeks of pregnancy. So bila 5 minggu pregnant, kadang-kadang kita scan belum nampak kantung yang jelas, kadang-kadang bila kita scan kita boleh nampak kantung. Jadi kalau tak ada sakit perut, tak ada turun darah ke apa, you can wait until the next week, around 6 weeks macam tu, untuk buat scan supaya bila scan tu kita boleh nampak kantung ataupun janin pada scan lah. Selalunya dalam 6 minggu, 7 minggu tu insya-Allah memang dah nampak kalau memang usia kandungan 6-7 minggu, dan bila kita nampak janin kita akan tengok sekali jantung dia ada degupan ke tidak. So fungsi scan bukan untuk nak confirmkan pregnancy. Confirm pregnancy adalah melalui ujian air kencing. Kita buat scan untuk confirmkan pregnancy tu dalam rahim ke dekat luar rahim. Pernah dengar kandungan luar rahim kan, ectopic. Lepas tu kita nak confirmkan kandungan tu ada 1 janin ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, multiple pregnancy kan. And then kita nak tengok janin tu dah mula ada viable ke tidak, hidup ke tidak janin tu, degupan jantung ada ke tidak. Dan seterusnya kita nak tengok tarikh due date tu, tarikh due date baby tu bila kelahiran kita tu kan. So due date ni macam mana doktor akan tentukan? Pertamanya dia akan kira daripada tarikh period kita. Sebab itulah bila pergi je orang akan tanya, okey bila hari pertama period yang terakhir sebelum positif ni kan. So hari pertama period yang terakhir tu doktor akan kira hari tu dia akan tambah 7, bulan tambah 9. So doktor pun dapatlah satu tarikh. So tarikh tu bila doktor scan pula dia akan compare, dia akan bandingkan dengan tarikh scan. Kalau lari dia tak terlalu banyak, depends lah, cut off point dia sama ada 5 atau 7 hari macam tu, bergantung kepada minggu tu. Kalau lari dia tak terlalu banyak, doktor akan guna due date yang dia kira daripada period. Dan selepas tu tarikh tu memang takkan tukar-tukar dah. Kecuali kalau memang ada isu dengan ketetapan tarikh masa awal-awal mengandung. Okey, so itu bahagian scan awal dan bahagian tentukan due date lah. Okey, lepas tu bila nak kena buka buku pink mengandung kan, dan kat mana nak kena buka buku pink. So buku pink ni fungsi dia ialah untuk kita nak mula rekodkan, nak mula dokumen perjalanan pregnancy kita ni. So paling lambat kita akan kena buka buku mengandung ni by 12 minggu kandungan lah. Selalunya kalau perasan kalau dekat klinik katalah kalau terlalu awal, sometimes dia akan ambil buka buku, sometimes dia akan bagi appointment, okey dekat-dekat 12 minggu kita buka buku. So bila buka buku ni sebenarnya kita nak tengok pada baseline-nya ibu tu tahap kesihatan dia macam mana. Sebab itulah ada cek darah untuk tengok kan hemoglobin kita, sel darah merah tu bacaan dia macam mana, nak tengok jenis kumpulan darah kita apa. Lepas tu akan buat saringan virus.
Saringan virus yang akan buat selalunya ialah virus HIV dan juga virus hepatitis B, dan akan dibuat juga saringan untuk sifilis. Ini semua adalah jangkitan-jangkitan sexually transmitted disease. So ini standard. Dia bukannya kalau kita buat tu maksudnya kita suspect you ni promiscuous ke apa. Tetapi semua wanita mengandung kita akan periksa supaya kalau-kalaulah in case ada apa-apa issues, ada yang mana positif ke, kita boleh mulakan rawatan dari awal supaya virus tu tak kena dekat baby pula. Okay. So buku pink ni actually dia tak kisah kita nak buka dekat klinik kesihatan pun boleh, nak buka dekat klinik swasta pun boleh. Yang penting bila kita nak buka kat klinik swasta tu, contohnya macam yang mana yang nak buka dekat klinik My Family kan, pastikan klinik swasta yang kita nak pergi buka buku tu dia ada documentation yang lengkap. Selalunya ibu ayah akan risau kalau buka buku dekat swasta boleh ke nak bersalin dekat hospital kerajaan? Jawapannya boleh, tak ada masalah nak bersalin dekat hospital kerajaan. Yang penting kita punya buku tu lengkap. Dia jadi masalah kalau kita follow up dekat klinik swasta tetapi dokumentasi dia tu tak lengkap. Maksudnya bila datang tu bawa kad appointment je. Dalam tu tak ada tulis bila tarikh jangka bersalin, tak ada tulis apa faktor risiko ibu, tak ada tulis waktu tu minggu keberapa dan sebagainya, tekanan darah semua tu kan. Jadi sebenarnya bila kita nak pergi bersalin dekat hospital tu, yang penting doktor cuma nak tahu kita punya info-info kandungan tu lah. Bila due date kita ada apa-apa issues ke tidak, tekanan darah kita okey ke tak, gula kita okey ke tak dan sebagainya. Jadi tak kisah nak buka buku pink tu dekat mana, cuma buku pink tu kalau kat klinik kesihatan, kalau kat klinik My Family dia jadi buku biru, ada setengah tempat mungkin warna hijau, mungkin ada warna putih, so pelbagai lah. Bila nak buka selewat-lewatnya sebelum 12 minggu, kiranya by 12 weeks tu mesti dah kena buka buku pink. Dan kadar check up yang kena check tu masa daripada awal-awal check sampailah 28 minggu, check up dia ialah sebulan sekali. Start 28 minggu, check up dia 2 minggu sekali. Selepas 28 minggu, 2 minggu sekali, sampailah 36 minggu akan check up seminggu sekali. Yang ini secara umum lah, tapi kalau macam ibu-ibu yang mungkin ada isu lain, ada masalah kesihatan ke apa, mungkin dia punya follow up tu akan jadi lebih rapat-rapat lagi. So yang saya kongsikan ni adalah secara umum lah, check up tu macam mana. Dan yang terakhir sekali antara kerisauan ibu-ibu ialah doktor, agak-agak saya boleh bersalin normal tak? Kan? Okay. So pregnancy ni adalah sesuatu yang normal, we call it physiological lah. Jadi being pregnant is not a disease, tetapi pregnancy tu sendiri membawa beberapa risiko lah. Ada beberapa risiko, beberapa ujian yang akan dihadapi oleh ibu-ibu mengandung. Majoriti ibu mengandung insya-Allah akan boleh bersalin secara normal. Kecualilah kalau waktu pregnancy check up tu tiba-tiba doktor detect mungkin uri duduk dekat bawah. Kalau uri duduk dekat bawah tu memang tak boleh nak bersalin normal sebab pendarahan yang sangat dahsyat boleh berlaku. Ataupun baby duduk melintang. Kalau baby duduk melintang dia tak boleh nak pusing, dia tak pusing. Nanti yang keluar tu mungkin tali pusat dulu ke kaki dia keluar dulu, itu bahaya dan tak boleh bersalin secara normal. Kemudian contohnya kalau doktor detect baby tu terlalu besar. So baby terlalu besar, dia ada risiko untuk dia tersangkut dekat perineum ibu waktu dia keluar tu dan itu membahayakan keselamatan dan nyawa baby lah. Jadi dalam beberapa keadaan waktu mengandung lagi kita dah tahu ini not possible to deliver normally. Ada juga keadaan yang tiba-tiba secara emergency terpaksa caesar. Most of the time it's due to fetal distress lah. Maksudnya bila doktor tengok jantung baby tu dah berdegup tak berapa cantik, takut baby ada masalah dekat dalam. Jadi untuk nak menyelamatkan bayi, doktor pun akan menasihatkan ibu tu untuk undergo caesarean section. Tetapi insya-Allah kebanyakan ibu-ibu akan berpeluang untuk bersalin normal. Dan tak kiralah kita bersalin tu normal ke tidak, at the end of the day what matters most ialah bayi yang kita kandungkan tu bila lahirnya selamat dan sihat. Okey, so saya rasa setakat itu sahaja
perkongsian untuk hari ni dari segi ni lah antenatal punya knowledge kan, antenatal sharing. Actually sebenarnya ada banyak lagi kalau kita nak tahu kan, benda yang kita lalui selama 9 bulan 10 hari kita compress ke dalam setengah jam. So saya share benda-benda yang penting je lah dulu. Jadi kalau ada apa-apa soalan dekat dalam ruangan Facebook tu mungkin kita boleh address. So Lin boleh sharekan soalan-soalan dalam Facebook tak? Sebab saya tak nampak dekat sini soalan-soalan tu. Okay. So soalan yang pertama, Assalamualaikum doktor, saya ada soalan berkenaan pemakanan dan keadaan semasa mengandung. Yang pertama, macam mana dengan selalu memakan ulam-ulam atau sayur yang tak dimasak, boleh ke? Yang kedua, macam mana dengan constipation? Kalau dah 3 ke 4 hari tak buang air besar, normal ke? Okey, soalan ni sangat bagus. Okey. Soalan yang pertama, macam mana kalau makan ulam-ulam kan, sebab saya sebut makanan yang tak masak kan? Okey, kalau macam ulam-ulam ni, bila nak makan, paling penting pastikan dia dibersihkan elok-elok. Sebab dekat ulam ni dia akan ada lekat dia punya macam tanah-tanah kan daripada pokok tu. Jadi isunya ialah dalam tanah kadang-kadang dia ada beberapa cyst atau parasite yang melekat dekat situ. Jadi dia boleh masuk ke dalam badan kita bila kita makan. So pastikan kalau nak makan ulam bersihkan betul-betul. Sometimes boleh beli yang vegetable wash punya liquid tu kan, liquid wash for vegetables, bersihkan elok-elok, barulah makan. Okay, buah-buahan pun actually sama juga sebab buah-buah kita mana masak kan, kita tak masak buah, kita kalau pisang kita goreng, cempedak kita goreng, tapi generally buah kita memang tak masak. So buah pun sama, bersihkan bahagian kulit yang luar tu bersih-bersih sebelum kita kupas dan makan. Sekarang musim longan kan, so longan ni pun sama juga, bila kita pegang kita akan perasan ada rasa macam debu-debu kat kulit itu. So cuci bersih-bersih, sometimes ada chemicals daripada pesticide dan sebagainya. Cuci bersih-bersih barulah kupas dan makan. Soalan kedua, constipation. Constipation ia adalah salah satu perubahan yang berlaku pada badan ketika mengandung, juga disebabkan oleh perubahan hormon lah. Pada masa yang sama, constipation ini juga boleh berlaku disebabkan oleh side effect ubat iron yang kita makan tu kan, iron tablet. So constipation ni punca dia boleh jadi pelbagai, sama ada disebabkan oleh proses mengandung tu sendiri ataupun disebabkan oleh side effect iron tablet. Dan kalau kita jenis yang kurang minum air, kalau kita jenis yang kurang makan sayur, yang ini akan menambah terukkan lagi keadaan kita sembelit tu. Jadi bila kita sembelit, kita boleh jumpa doktor untuk tanya doktor apa ubat yang saya boleh makan untuk nak mengurangkan masalah sembelit. Sembelit ni dia ada beberapa jenis juga. Ada setengah orang dia contohnya selalunya buang air besar hari-hari, tetapi dia jadi masa mengandung ni 2-3 hari sekali. Tapi bila dia membuang tu najis dia tak keras dan dia tak susah untuk keluar. This one is not so bad lah, maksudnya kita tak terlalu risau. Tetapi dia akan jadi susah kalau najis tu mula keras, and then bila nak meneran keluar tu kadang-kadang sampai menyebabkan buasir ataupun luka kan pada anus tu. Jadi dalam keadaan macam ni boleh jumpa doktor, tanya doktor apa ubat yang anda boleh makan untuk nak kurangkan constipation. At the same time just make sure minum air cukup, especially sekarang ni musim panas, kita lagi cepat jadi dehydrated, dan pastikan kita makan cukup sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, harapnya menjelaskanlah jawapan tu tadi. Okey, next Lin, soalan seterusnya. Okey, Assalamualaikum Dr. Hazwani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pregnant 22 minggu ke 23 minggu. Boleh makan ubat cacing tak? Thank you doktor. Ubat cacing waktu pregnancy kita tak boleh makan. So nanti kemudian bila dah bersalin barulah makan ubat cacing. Okey, seterusnya. Apa pendapat doktor kalau orang kata yang anak meleleh air liur sebab mak dia tak dapat apa yang mak dia nak makan? Okay, this one memang selalu orang cakap kan, orang buat claim ni lah. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak buktikan pun benda ni. Memang bila kita makan kita akan ada teringin macam-macam.
Especially sekarang ni kalau tengok Instagram, teringin benda, bukan teringin makan sahaja tapi teringin benda yang lagi pelik daripada makan. Kalau ikutkan dari segi kajian perubatan ke, tak adalah spesifik kajian yang mengkaji isu ni kan. Bila anak meleleh air liur tu dia ada banyak punca lah sebenarnya. Contohnya bila anak tu gigi dia sedang membengkak, nak tumbuh gigi, air liur dia akan meleleh. So ada setengah baby memang dia jenis yang air liur dia banyak keluar lah. So benda tu dia dari segi saintifiknya kita tak boleh nak kaitkan dengan mak dia tak dapat apa yang nak makan kan. So yang meleleh, yang kecut air liur tu maknya lah, babynya tu kita tak boleh nak buktikan. Okey, seterusnya ada lagi link soalan? Okey. Okey. Saya sembelit trimester terakhir nak makan ubat apa? So kalau sembelit actually boleh makan Lactulose. Lactulose tu dia macam yang ubat yang gula pekat tu cecair. Selalunya masa lepas kita bersalin kita akan dapat Lactulose tu. So kalau sembelit boleh makan Lactulose untuk nak cairkan najis tu supaya lagi mudah membuang lah. Okay. Okay, alright. So berkenaan yang ubat cacing tadi kan, yang nak makan ubat cacing masa mengandung tu. So sekarang saya sedang melihat kepada guideline yang dikeluarkan oleh WHO lah, World Health Organization. So kalau macam deworming tu, preventive therapy untuk kecacingan ni, kalau yang tak boleh ialah dalam waktu first trimester. So first trimester tu ketika usia kandungan bawah 14 minggu. Okay. Kalau macam katakanlah seseorang tu dia ada masalah anemia rendah, dan bila anemia rendah tu suspek disebabkan oleh kecacingan. So kalau yang itu doktor mungkin akan bagi ubat cacing untuk membunuh cacing lah, tetapi bukan pada first trimester. So maknanya ubat cacing ni dia bukanlah definitely tak boleh bagi waktu pregnancy, tetapi waktu first trimester yang tak boleh, yang seterusnya bergantung kepada keperluan akan diprescribe oleh doktor. Okey, ada lagi soalan? Kita akan tutup sesi kita 9.30 ke Din? Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya pregnant 26 minggu. Macam mana nak kira pergerakan baby? Okey. Dari segi pergerakan baby, kita sebenarnya mula kira tu secara official bermula 28 minggu. Kalau bawah 28 minggu, selalunya pergerakan baby tu kita akan kira ikut kebiasaan yang kita rasa baby tu gerak. Sebab pergerakan baby ni sebenarnya dia adalah sesuatu yang orang lain tak tahu, mak je yang tahu. So even yang kira start 28 minggu ke atas tu pun walaupun ibu tu tanda dan kita boleh tengok bilangan pergerakan janin tu, at the end of the day perubahan yang ibu rasa terhadap pergerakan janin tu lebih penting. Maksudnya katakanlah kalau selalunya, ni kalau kita kata 28 minggu ke atas lah kalau selalunya baby tu bergerak cukup 10, katalah 1 tengah hari dah cukup 10, maknanya sangat aktif. Tapi pada hari tu pukul 1 tu dia baru gerak 3 kali. So walaupun kita kata kira daripada 9 pagi sampai ke 9 malam untuk cukupkan 10, walaupun pukul 1 sampai pukul 9 tu masih lagi ada baki 8 jam untuk baby cukupkan 10 pergerakan. Kalau mak rasa pergerakan tu rasa macam tak macam biasa, baby gerak pun tak aktif macam biasa dan ibu berasa risau, ibu boleh pergi cek dekat hospital sebenarnya. Dia tak semestinya 10 tu mesti kena, maksudnya 10 tu dalam masa 12 jam. Kalau waktu kebiasaan dia dah 10 tapi pada hari itu tak cukup 10 dan memang mak rasa pergerakan tu tak normal macam biasa, sangat slow, sangat lemah dan mak rasa tak sedap hati, waktu tu boleh pergi hospital untuk cek. Tak ada doktor yang akan marah tanya, kenapa ni baru pukul 1 dah nak cek? Sebab pergerakan baby kita yang rasa, kita yang tahu.
Kalau pergerakan dia memang tak kuat macam biasa dan kita tak sedap hati, boleh sahaja pergi check. Dan kalau nak check kesihatan baby yang kurang gerak ni, daripada scan, kita memang boleh scan baby punya saiz, kita boleh scan air ketuban, kita boleh tengok dia punya degupan jantung dia pada ketika itu. Tetapi daripada scan, kita tak boleh nak tengok aktiviti jantung baby yang macam CTG tu kan, kalau yang letak benda bulat dekat perut ibu tu, untuk tengok jantung baby tu aktiviti dia okey ke tidak. Kalau untuk baby kurang gerak, yang pentingnya kita nak tengok dia punya aktiviti jantung tu, bukan scan sahaja. Scan plus aktiviti jantung baby. So sebab itulah selalunya walaupun dah scan, doktor kat klinik still akan advise untuk pergi check juga dekat hospital. Okey. Ada lagi Lim? Soalan? Dr. Hazwani, ada ke spesifik cara pemakanan untuk dapatkan anak lelaki atau anak perempuan? Okey. Saya macam pernah baca ada yang orang cakap nak dapatkan anak lelaki ke anak perempuan ni dia ada setengah-setengah jenis makanan, ada setengah-setengah tarikh ataupun bulan. Maksudnya kalau ibu tu dia bulan dia melahirkan anak bulan ni selalunya anak lelaki. Kalau bulan ni anak dia perempuan. Ataupun ada yang juga certain position. Kalau position macam ni, position macam tu, yang macam ni lelaki, macam ni perempuan. Tetapi kalau ikutkan dari segi secara konklusifnya, evidence ataupun bukti yang mengatakan kalau ini untuk dapat lelaki, ini untuk dapat perempuan tu tak adalah. Kiranya macam nak dapatkan anak lelaki atau anak perempuan tu dia bergantung kepada masa keluar masa berlaku persenyawaan antara ovum dengan sperma tu, genetik material mana yang bergabung. Dan jantina sebenarnya bukan ditentukan oleh sel perempuan. Jantina ditentukan oleh sel suami, sel sperma. Sebab kalau orang perempuan, kita punya genetik kita, kromosom kita XX kan. Kalau orang lelaki, XY. Jadi apabila genetik kromosom yang sampai daripada sperma tu yang bergabung tu ialah X, gabung dengan kita punya X dapatlah anak perempuan. Kalau yang husband punya Y yang bergabung dengan kita punya X dapatlah lelaki sebab XY. Jadi kenapa saya kongsikan ini ialah kerana saya pernah jumpa ada seorang wanita ni lah, dia dah mengandung waktu tu kali ke-6. 5 anak perempuan, anak dia sebelum ni semuanya perempuan. So dia mengandung yang ke-6 ni, dia cakap dekat nurse, dia kata husband dia cakap dekat dia kalau yang ini perempuan juga, suami dia nak kahwin lain sebab suami dia nak anak lelaki. Kalau ikut logik, bukan salah perempuan tu anak semua perempuan, tetapi genetik yang bagi lelaki tu bagi kepada perempuan tu adalah genetik perempuan. So makanya anak dia semua perempuan. So at the end of the day, kita dapat anak lelaki ke, anak perempuan ke, semua tu actually dia rezeki daripada Allah. Dan kalau tak silap saya, kalau tanya, tapi ni kena confirm dengan ustaz-ustaz lah, ustaz atau ustazah. Sebagai manusia biasa, kita tidak boleh secara spesifiknya terlalu mengharapkan nak anak lelaki ke nak anak perempuan, kecuali para rasul. Sebab Nabi-Nabi ni, contohnya Nabi Zakaria kan, Nabi Zakaria dia dah tua, dia tak dapat anak, dia mohon doa pada Allah untuk dapatkan anak lelaki supaya anak lelaki ni boleh inherit kerasulan untuk jadi rasul yang seterusnya kan. Tapi kita ni manusia biasa ni kita tidak ada that privilege lah, kita tak ada kelebihan untuk nak minta pada Allah nak lelaki ke nak perempuan ke, sebab at the end of the day darjat lelaki ke darjat perempuan ke tetap sama. Even Maryam pun, Maryam tu masa ibu dia mengandung pada dia, Maryam ibu kepada Nabi Isa kan. So Maryam ketika mak dia mengandung, mak dia pun minta pada Allah untuk nak dapat anak lelaki sebab dia nak serahkan anaknya ni untuk berbakti pada jalan Allah lah. Tetapi akhirnya Allah bagi pada dia juga anak perempuan iaitu Maryam. Dan siapa sangka untuk Maryam yang si perempuan ni Allah ada satu rancangan yang sangat besar. Dia menjadi ibu kepada seorang rasul yang sangat istimewa kan. Okay. So kita tambah-tambahlah sikit elemen yang lain kan. Dari segi perubatannya tidak ada spesifik makanan yang terbukti akan menyebabkan seseorang tu mengandung anak lelaki atau anak
perempuan. Dan mungkin kalau nak makan tu mungkin lelaki lah kalau kena makan. Sebab X dengan Y tu datang daripada lelaki. Okey. Seterusnya ada lagi link? Okey. So dah tak ada soalan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang bertanya soalan, dan mungkin kalau ada ayah-ayah yang mendengar di belakang tabir, tahniah juga kerana anda cakna dan mengambil tahu tentang pregnancy isteri anda. Kerana ketahuilah pregnancy ni it's a journey of both husband and wife. It's a commitment and responsibility of both lah. Kedua-duanya perlu mengambil bahagian dalam this pregnancy journey. So insyaAllah hopefully later on kita boleh ada lebih banyak sesi macam ni. Mungkin ada banyak lagi perkara-perkara yang anda ingin tahu. So mungkin kalau ada banyak-banyak soalan boleh hantar kepada admin page, dan mungkin nanti mereka boleh plan untuk buat lain-lain sesi lagi. Okay, so Lin nak appear onto screen balik ke untuk tutup sesi ni? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang mendengar. Okay, terima kasih kepada semua yang join live ni. Diharap sesi sharing dan Q&A tadi dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada anda semua. So jangan lupa untuk bersama kami di sesi My Sharing yang seterusnya, iaitu pada tarikh 6 hari bulan 4 bersama Dr. Saida dengan tajuk kaedah merancang keluarga dan cons. Okey, Assalamualaikum, selamat malam semua.